الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai melaksanakan solat fardu isyak dan tarawih secara berjemaah. Kita sambung kembali bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-8, masih lagi dalam hadis yang ke-8. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Bima ta'simu ad-dima' bima ta'simu ad-dima'u, dengan apa dijaga darah. Wa yuqimu ay wa hatta yuqimu as-salata. Ini sambungan kepada hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lagi kemudian disebut oleh Nabi SAW, wa yuqimus salah. Yuqimus salata ay wa hatta yuqimus salata. Jadi waw ataf kepada yashhadu. Ataf kepada yashhadu. Wa hatta yuqimu as-salah, sehingga mendirikan mereka akan salat. Salat apa? Ail mafrudata, iaitu salat mafrudah, salat fardu. Jadi selepas i'rabnya badal. Jadi dibaca dengan mafrudata bi an yu'adduha bi syurutiha wa arkaniha al-mujma'i 'alaiha. Yaitu dengan mendirikan dengan syaratnya dan rukun-rukunnya yang mujma' 'alaiha. Mujma'i 'alaiha maksud yang diijma'kan ke atasnya. Li'anna al-kalama fi salatin tadfa'u al-muqatalata. Karena kalam pada salat, li'anna al-kalama fi salatin tadfa'u al-muqatalah. Yani perbicaraan ataupun tentang salat ini menghalang daripada pembunuhan. Maksudnya tidak perlu untuk berperang dengan mereka. Tamam. Wa mimma jaa fi fadliha, di antara kelebihan salat, ma ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin. Adakah bagaimana pandangan kalian kalau ada sungai di depan pintu rumah kalian, yang kalian mandi daripada sungai tersebut setiap hari 5 kali. Hal yabqa min daranih ay wasaqihi syai'un, adakah masih kekal kotoran pada tubuh dan juga daki-dakinya sesuatu pun? Qalu la yabqa min daranihi syai'un, tidak akan kekal, tidak akan ada sedikit pun daripada kotoran pada tubuh seorang yang telah mandi 5 kali sehari. Qala, kata Rasulullah, fakadzalika mithlu salawatil khamsi yamhu Allahu bihinna al-qataya. Begitu jugalah salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dengan salat tersebut, seperti mana kalian mandi di dalam sungai yang membersihkan daripada kotoran. Wa ruwiya an Utsman radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Ini masih lagi dalam kelebihan salat. Perkataan yuqimu as-salata, maka Imam Jurdani menyebutkan dan mensyarahkan tentang kelebihan salat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu bahawa beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawadda'u rajulun fayuhsinu wudu'ah thumma yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainaha wa baina as-salati allati taliha. Tidaklah seorang lelaki itu berwuduk
dan memperbaiki wuduknya dan membaikkan wuduknya. Maksudnya berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Rukun dan juga syarat dan sunnahnya. Thumma yusalli salata, kemudian menunaikan satu salat, illa ghufira lahu ma bainaha, melainkan diampunkan dosanya, ma bainaha wa bainas salah, di antara wuduk tersebut dengan salat tadi, allati ma bainaha, minta maaf, ma bainaha wa bainas salati allati taliha. Jadi dengan maksud wuduk juga ni, iaitu Allah mengampunkan dosa di antara wuduk tadi dengan solat yang setelahnya, allati taliha. Atau boleh juga dengan maksud dia diampunkan dosa di antara solat yang didirikan dengan solat yang akan datang. Kalau kata dia ni diampunkan dosanya di antara waktu tersebut. Syarat dia mesti membaikkan wuduk. Thumma yusalli salata. Salah di sini umum. Jadi kebanyakan para ulama menyebutkan juga bahawa solat sunat setelah wuduk adalah sangat dituntut. Yakni solat sunat wuduk. Dan hadis yang seterusnya, wa yu'tu az-zakata. Ni sambungan. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. Wa yu'tu ay hatta yu'tu. Sama juga ataf kepada yashhadu. Az-zakata ay al-mafrudata, iaitu zakat yang fardu. Bi an yu'tuha ila mustahiqiha, iaitu menyerahkan kepada yang berhak untuk menerima zakat, au ilal imami liyadfa'aha lahum, ataupun diserah kepada imam. Kalau kita di negara kita sekarang ni diserah kepada jabatan zakat, contohnya untuk memberikan dan menyerahkan zakat tadi kepada yang berhak mendapatkan zakat. Wa mimma jaa fi fadliha, di antara kelebihan zakat, ma ruwiya an Anas radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ata rajulun min tamimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki daripada Tamim, yakni Bani Tamim. Datang kepada siapa? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul jadi apa? Maf'ulun bih. Faqala ya Rasulullah, kata beliau, wahai Rasulullah, inni dhu malin kathirin. Aku ada banyak harta. Wa dhu ahlin wa malin wa hadirah. Dan ada juga keluarga yang banyak, harta yang banyak, dan juga perusahaan ataupun sesuatu sedemikian. Fa akhbirni kaifa asna'. Tolong maklumkan aku ya Rasulullah, bagaimana aku nak buat. Wa kaifa unfiq, dan bagaimana aku nak menafkahkan hartaku ini, kerana aku banyak sangat duit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, tukhrijuz zakata min malik, keluarkan harta zakat daripada hartamu, fa innaha tuhratun tutahhiruka, fa innaha tuhratun tutahhiruka, karena ia adalah penyucian yang akan menyucikan kamu, wa tasilu aqribauka, dan juga akan wa tasilu aqribaaka, dan ini akan menyambung hubungan dengan para kerabatmu, wa ta'rifu haqqal miskin wal jari was sa'ili, dan ini juga adalah maksudnya zakat juga mengenalkan kamu kepada hak orang miskin dan hak jiran dan juga hak orang yang meminta. Wa ruwiya an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata, khabarkan kepada aku ya Rasulullah amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu. Wa tuqimus salah. Ini boleh baca dengan ta'budullaha, boleh baca juga ta'budallah. Ini an ta'budallah la tusyriku bihi syai'a
wa tuqimus salata wa tu'ti az-zakata wa tasilu ar-rahima. Tadi hadis tadi yang kat atas kita baca macam tadi. Takhruj az-zakata min malik. Tengok baca tu kan? Kita baca dengan maf'ul Ha? Akhraja yukhriju tukhriju. Tukhriju zakata min malik. Kita baca tu. Fa innaha tuhratun tutahhiruka wa tasilu aqribaaka. Ha? Wa ta'rifu haqqal miskin wal jari wal sa'il. Baik. Jadi dalam hadis ni kata sahabat ni, lelaki ni datang bertemu dengan Nabi, tolong maklumkan aku ya Rasulullah dengan amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Maka Nabi kata, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus salata, kamu dirikan salat. Wa tu'ti az-zakata, kamu tunaikan zakat. Wa tasilu ar-rahima, dan kamu menyambung rahim, iaitu menyambung silaturahim. Kita panggil silaturahim lah. Silaturahim maksudnya apa? Menyambung rahim. Menyambung rahim. Intaha. Fa idza fa'alu dzalik. Sambungan hadis. Fa idza fa'alu dzalik, ay fa'alu dzalika kullahu. Kalau kamu melakukan seluruhnya, ay atau bihi qawlan kana wa huwa syahadatan, au fi'lan wa qawlan wa huwa as-salah, au fi'lan mahdan wa huwa az-zakah. Tamam? Kalau kamu lakukan seluruhnya, iaitu atau bihi, kamu mendatangkan, melakukan, sama ada yang qawlan kana, sama ada yang berbentuk qaul seperti syahadatan qaul, yakni dengan ucapan, au fi'lan wa qawla, ataupun kamu melaksanakan yang dalam bentuk perbuatan dan ucapan, wa huwa as-salatu, iaitu salah. Salat ada gabungan antara perbuatan dengan ucapan. Au fi'lan mahdha, ataupun semata-mata perbuatan, wa huwa az-zakatu, iaitu zakat. Kalau kamu lakukan semua perkara tadi, asamu bi fathis sad. Asamu ay hafizu wa mana'u. Yani kamu dijaga dan dihalang, minni, daripadaku, kata Rasulullah, dima'ahum wa amwalahum, iaitu darah kamu dan harta-harta kamu. Fala yahullu safku dima'ihim, tidak dihalalkan menggugurkan darah mereka. Wala aqzu amwalihim, dan tidak boleh mengambil harta mereka. Illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Apa dia maksud hak Islam? Ka qatlil qatil. Kalau kamu dah masuk Islam, maksudnya orang Islam yang telah melaksanakan rukun Islam dengan sempurna dan juga mengiktiraf dengan rukun tersebut, maka tidak boleh digugurkan darah mereka. Darah mereka ismah, dijaga, kecuali dengan hak Islam. Apa maksud kecuali dengan hak Islam? Kecuali kalau mereka melakukan sesuatu yang mana Islam berhak untuk menjatuhkan hukum kepada mereka dengan digugurkan darah. Contoh, ka qatlil qatil, seperti pembunuhan bagi orang yang membunuh. Dia Muslim, tapi dia bunuh orang. Yang dia bunuh pula siapa? Yang dia bunuhnya Muslim. Maka jatuhkan hukuman bunuh. Warajmuz zani, warajmiz zani, direjam penzina, haqqil Islam. Maksudnya penzina yang berkahwin, muhsan, kemudian berzina, maka hukumannya direjam sampai mati. Dan ini tak boleh kita kata, kan ni kena Nabi SAW kata, kalau dah masuk Islam kan terselamat. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, tak illa bihaqqil Islam. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, ketika mana beliau ingin berperang dengan golongan mani'uz zakah, penghalang zakat, ataupun yang tak mau bayar zakat setelah wafatnya Nabi SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada permulaannya tidak setuju. Karena mereka ni masih ada ahli takwil batil, dia panggil. Takwil benda-benda. Allah kata zakat ni wajib pada zaman Nabi saja. Selepas zaman Nabi tidak lagi wajib. Padahal Nabi sebut jelas-jelas, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi suruh ikut dengan khulafa' ar-rasyidin selepas pun sama macam mengikuti Nabi SAW. Mereka tak mau bayar. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, kita kena perang dengan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kata, mungkin perlu kepada perbincangan lagi. Sayyidina Abu Bakar kata, tak, mereka telah melakukan sesuatu yang melanggar hak Islam.
Nabi sebut dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Nah, lagi apa dia? Fa idza fa'alu dzalika faqad dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Dan az-zakah min haqqil Islam, kata dia. Maka ketika mereka menghalang daripada memberikan zakat tadi, maka perlu diperangi. Waktu itu Sayyidina Umar kata, bila aku melihat Sayyidina Abu Bakar berpegang dengan pandangan tersebut, maka terbukalah hatiku untuk mengikuti pandangan beliau ketika itu. Illa bihaqqil Islam ka qatlil qatil wa rajmiz zani wa qat'i yadis sariqi, memotong tangan orang yang mencuri. Wa aqdhi badalil mutlafat. Ini dalam Hasyiah Bajuri disebut tentang masalah potong tangan ni. Cuba ambil Hasyiah Bajuri. Tengok Hasyiah Bajuri situ. Kat manhaj, benefit manhaji. Situ kan. Baca adik, baca. Tak ada kat situ. Tapi ada warna putih ada tak? Rock tu. Warna putih. Hasyiah Bajuri ambil jilid yang bab kenaan dengan hukuman qada. Bab ni had rajam semua begitu. Jilid 2 je lah. Tak apa, duduk adik. Ni nak cari adik, tak jumpa tu. Tu ada sana. Tidak bersalah, tidak bersalah. Ada 2 jilid kan? Ketiga mari tengok. Belakang ada apa? Masa jilid ketiga saya. Mari. Jilid 3. Jilid 3. Baik. Ni. Kemudian apa dia? Wa aqdhi badalil mutlafat. Yang mengambil barang yang ganti balik kepada barang yang dirosakkan. Wa akhdhi nafaqatil wajibati min mani'iha, dan mengambil nafkah wajibah daripada orang yang menghalang nafkah wajibah. Ini hukum wuduk. Dah cepat 17. Ni. Ini ada satu apa ni? Disebutkan ni oleh Imam Bajuri. Dia kata, walamma syakkaka Abu al-Ala al-Ma'arri wa kana mulhidan ala ahli syari'ati fil farqi baina diyatil yadi bi 500 dinarin 'inda faqdil ibil ala al-qawl al-qadim al-qa'il bi annahu intaqalu fi diyatil kamilah ila 1000 dinar wa qat'uha fi as-sariqah bi rub'i dinar. Jadi Abu Ala al-Ma'arri kana mulhidan. Disebutnya kata dia ni mulhid, etis. Ala ahli syariah. Dia syakkan ahli syariah. Abu Ala Ma'arri ni ahli lughah. Dia kata, macam mana boleh beza di antara diat tangan? Diat tangan ni, kalau seorang potong tangan orang dengan sengaja, kena bayar harganya 500 dinar. Kalau tak ada unta, ikut qaul qadim, maka kena bayar 500 dinar. 500 dinar bukan kecil. 100 dinar sama dengan RM80,000 sekarang. Kalau kata 1 dinar sama dengan 800. Kalau kira itulah. Jadi 500 dinar sama dengan berapa, Alif? 80,000 kali dengan 5? 400,000. 400,000 lebih kurang harga tangan. Ni kalau kata potong. Jadi Abu Ala Ma'arri kata, macam mana tangan ni kalau kena potong, diat dia saja harga 500 dinar. Tiba-tiba, kalau kata orang tu mencuri, rubuk dinar saja, 1/4 dinar. Kalau 1 dinar 800, 1/4 dinar lebih kurang RM200 kalau curi, maka dipotong tangan. Dia kata tangan ni harga 500 dinar, tapi kalau curi baru rubuk dinar pun dah kena potong. Ni apa pasal ni? Syariat apa macam ni? Kata. Dia sebut apa dia? Dia sebut syair dia apa dia? Yadun biqamsi mi'ina asjadin wadiyat
ma baluha quti'at fi rub'i dinari. Dia kata tangan harganya 500 dinar. Emas, asjad maksudnya emas. Dia bayar dengan diat. Ma baluha quti'at fi rub'i dinari. Macam mana boleh kena potong kalau dengan hanya serubuk dinar, 1/4 dinar dah kena potong. Padahal harga tangan 500 dinar. Maka dijawab oleh Qadi Abdul Wahab Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dia jawab apa? Wiqayatun nafsi aghlaha wa arqasuha. Wiqayatul mali fafham hikmatal bari. Dan juga diriwayatkan dijawab, Izzul amanati aghlaha wa arqasuha. Amanah itu jadi mahal kalau amanah. Maka tangan yang amanah harganya mahal. Zullul khiyanati fafham hikmatal bari. Tapi ketika tangan tadi khianat, maka harganya jadi murah. Serubuk dinar aja potong. Tapi kalau tangan tu amanah dipotong oleh orang dengan sengaja, maka harga dia 500 dinar. Tapi kalau tangan tu guna tak kena, rubuk dinar pun kena potong, kata imam. Imam apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Imam Abdul Wahab Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Itu ya, saya nak baca syair tu ya. Simpan balik kitabnya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala ay amru sarairihim mawkulun lahu wa mufawwadun ilaihi. Maka hisabnya kepada Allah, iaitu urusan sarairihim, amru sarairihim mawkulun. Kalau kata mereka tidak dihukum, maka urusan kerahsiaan perkara tadi diserahkan kepada Allah. Yakni annana nu'amiluhum bihasabil zahir. Maka di sini kata Imam maksud hisabuhum 'ala Allah, iaitu Nabi SAW menghukum dengan zahir. Sini dalil menunjukkan kata apa? Cukup sekadar seorang tadi mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dihukum dia sebagai seorang yang Muslim. Cukup dikira dengan perkara tersebut tanpa perlu untuk nak cek satu persatu, nak kena tengok sampai dalam jantung hatinya, nak kena buat alat, nak kena pakai tengok betul ke dia ni memang beriman dalamannya, tak perlu. Cukup bermuamalah dengan zahir. Itu kata wa hisabuhum 'ala Allah ay annana nu'amiluhum bihasabil zahir. Cukup kita bermuamalah dengan mereka dengan cukup sekadar zahir. Wa nahkum bi islamihim, dan kita menghukumkan dengan Islamnya mereka. Wa nujri alaihim muqtadah. Dan dijalankan kepadanya apa yang berkait dengan Islam. Contoh, kahwin boleh, dia masuk Islam. Orang panggil apa? Warisan boleh kerana dia Islam. Jadi Islam. Summa in kanu sadiqin. Kalau mereka benar dengan Islam mereka tadi, maksudnya mengikuti dengan jalan yang benar dan juga tidak mengingkari dalam benak hati fikiran mereka, fanahkum bi islamihim. Maka kita hukumkan dengan Islam mereka, minta maaf, adkhalahumullahul jannata. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Wa in kanu kadzibin. Kalau mereka ini penipu, fahum min jumlatil munafiqin fid darkil asfali minan nar. Maka mereka akan berada di kalangan golongan munafik yang akan berada di neraka yang paling bawah sekali. Ay fil makanil asfal minha wa huwa qa'ruha, iaitu berada di, orang Kedah kata apa dia? Qa'r ni apa dia? Sebut tak elok. Aku orang KL salah faham. Apa dia? Kalau orang Kedah dia panggil pantat neraka. Bawah sekali. Tapi orang Kuala Lumpur lagi dia kata apa ni? Sebut apa ni ustaz? Orang Kedah kata tu masuk bawah sekali, dia panggil patat, dia panggil. Tak panggil pantat, dia panggil patat. Kalau orang Kedah, orang Pedu lah. Patak sungai, dia kata. Patak sungai maksud dia apa dia? Dalam sekali. Sama je ayat tu. Perkataan cuma dia buang sikit saja. Jadi maksudnya yang paling bawah sekali. Neraka yang paling dalam sekali, yang paling bawah, maka itu adalah kepada orang-orang munafik. Nas'alullaha ta'ala as-salamata minha. Moga Allah Ta'ala melindungi kita daripada perkara tersebut. Suma inna hadzal haditha hadithun azimun mustamilun ala muhimmati qawaididdin. Hadis ini mengandungi perkara yang besar dalam kaedah agama. Mengandungi perkara yang penting dalam kaedah agama. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi kitabil iman. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabul iman. Walam yazkur an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi as-sawma wal hajja. Dalam hadis ini Nabi tak sebut puasa dengan haji. Nabi kata apa tadi? Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Fa
fa'alu dzalika fa'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Tak sebut pula puasa dengan haji. Kenapa tak sebut puasa dengan haji? Adakah puasa kalau orang ni tak puasa tak boleh jatuh hukuman? Jadi maksudnya tak termasuk dalam hadis ni. Tak. Kata ulama, imma likaunihi ma lam yufrada izzaka. Kemungkinan pertama apa dia? Mungkin tidak difardukan lagi dua perkara tersebut ketika hadis ni disebutkan. Tamam? Wa imma, atau juga kemungkinan kedua, likaunihi ma lam yuqatal ala tarkihim. Atau lam yuqatil ala tarkihim. Tidak diperangi orang yang meninggalkan puasa dengan haji. Tak diperangi. Kenapa? Iz ta'liliyah. Izil hajju ala taraqi. Kerana haji terbina dengan apa? Wajibnya ala taraqi. Tidak wajib ala al-fawr. Bukan wajib mesti secara langsung terus. Masuk waktu saja musim haji, wajib ke terus pergi haji? Tak. Wajibnya ala taraqi. Kalau ada orang ada duit, mampu, jadi baru boleh pergi. Was-saum yuhbasu tarikuhu wa yumna' at-ta'amu wasyarab. Manakala puasa pula tidak dihukum bunuh, sebaliknya ditahan dan dilarang daripada makan dan minum. Yuhbasu tarikuh. Kita tengok orang yang tinggal puasa, pihak kerajaan boleh tangkap dan kemudian letak dalam penjara, jangan bagi makan minum. Itu ialah sampai waktu buka puasa baru bagi. Jadi puasa secara paksa. Yang tu cara. Dengan tidak dibunuh. Sebab tu puasa ni kena latihan. Bukan senang puasa sebenarnya. Kita rasa kita senang puasa. Sebab apa? Sebab daripada kecil tu puasa. Sebab tu mak ayah kita suruh kita ni, syarak suruh kita untuk berpuasa sejak daripada kecil. Hadis Nabi SAW, Nabi kata muru auladakum bis salati ibni sab'i sinin, ajarkan ataupun suruh anak kalian salat umur 7 tahun dan pukul mereka ketika umurnya 10 tahun. Tak mayang lagi, pukul. Hadis tadi terkait sekali dengan puasa, bukan hanya semayang saja. Sekali dengan puasa, kata para muhaqqiqin. Jadi jangan salah faham. Ada orang baca hadis tu dia kata tak, Nabi suruh puasa semayang je, bukan puasa. Puasa tak ada apa. Budak-budak jangan duk paksa depa puasa tak puasa. Bila dah balik baru puasa. Kan tu suruh Nabi. Buka dalam syarahan ulama baru kita erti. Walihadza lam yadhkurhuma li Mu'az hina ba'athahu ila al-Yaman. Tengok. Kerana tu Nabi tak sebut dua perkara ni, iaitu puasa dengan haji, ketika Nabi mengutuskan Sayyidina Mu'az sebagai qadi ke Yaman. Waqad rawal Bukhari annahu qala lah, diriwayatkan bahawa Nabi mengatakan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu serulah mereka kepada syahadah la ilaha illallah dan aku ini pesuruh Allah, kata Nabi. Fa inhum ata'u ila dhalik, kalau mereka taat dengan perkara tersebut, fa'alamuhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Dan bagi tahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan kepada mereka 5 salawatin. Jadi Allah telah memfardukan kepada mereka 5 waktu solat sehari semalam. Fa inhum ata'uka, kalau mereka taati kamu, lidzalik fa'alamuhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqata fi amwalihim. Dan kalau mereka beriman, sembahyang, maka maklumkan juga kepada mereka bahawa difardukan kepada mereka dengan sedekah fi amwalihim, iaitu zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil daripada yang kaya di kalangan mereka, diserahkan kepada yang miskin di kalangan mereka, yang fakir di kalangan mereka. Jadi Nabi sebut dua tu saja. Nabi tak kata suruh puasa, Nabi tak kata suruh haji. Padahal ini sebelum Nabi wafat. Ini sebelum Nabi wafat. Nabi hantar Sayyidina Mu'az sebelum Nabi wafat. Sama? Jadi ini menunjukkan kata kedua-dua perkara tadi kalau ditinggalkan tidak dibunuh. Iaitu haji kalau ditinggalkan tidak dibunuh. Karena ada orang mungkin tak boleh pergi haji sebab dia tak ada duit. Atau kerana mungkin dia ada duit tapi dia tidak ada leluasa untuk melaksanakan perkara tersebut. Sebabkan kerana kekangan masa dan seumpamanya. Walaupun tu benda yang orang panggil tidak kalau dikira sebagai uzur lah. Dikira uzur. Walaupun tengok dia macam ada duit, tapi mungkin ada uzur yang menyebabkan dia tidak boleh pergi. Kerana haji bukan fardun ala
ala ala al-fawr, bukan mesti secara terus buat. Ala taraqi. Tamam. Itu juga puasa tidak dihukum bunuh ketika seorang tadi meninggalkan puasa. Tamam. Jadi selesai hadis yang ke-8. Al-hadithut tasi', hadis yang ke-9, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Saqr radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abi Hurairah? Abdurrahman bin Saqr. Sayyidina Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab ni, Matan Arba'in ni, ada kadang nama yang disebut oleh beliau, kunyah. Contoh Sayyidina Abi Hurairah terkenal dengan kunyah beliau, tapi namanya berlaku perbincangan. Sebagian ulama kata sampai ada 40 pandangan ulama tentang nama Sayyidina Abi Hurairah. Ada 40 pandangan. Nama dia siapa? Dan Sayyidina Imam An-Nawawi memilih pandangan yang paling kuat. Maka dia letak dalam kitab ni, Abdurrahman bin Saqr. Ini nama yang paling kuat pandangan. Namanya Sayyidina Abi Hurairah. Annahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar, kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Yang aku larang daripada kalian melaksanakannya, maka jauhkanlah ia. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang diarahkan oleh aku, kata Nabi, yang diarahkan oleh aku kepada kamu melaksanakan perkara tersebut, maka datangi, lakukan perkara tersebut sekadar yang kamu mampu. Tengok, ada beza, no? Dilarang, disuruh tinggal terus. Nabi tak kata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu mastata'tum." Nabi tak kata, kalau yang aku larang, tinggallah sekadar kamu mampu. Kalau sebut gantu, sonok. Saya dulu pencuri. Jadi saya curi, sehari 1,000, dia kata. Jadi tinggal sekadar yang kita mampu. Yang kita tolak 500 lah, dia kata. Tak, Nabi suruh tinggal terus. Kalau orang tu berzina, dia kata kalau sehari, dia kata, boleh tahan dia 3 kali zina. Tu dia. Misalkan, dia kata kurangkan sikit, jadi sekali je, cukup. Tak, kan macam tu cara dia. Itu Nabi kata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Tinggal terus. Tak boleh kamu mampu ke tak mampu. Kena tinggal. Tapi yang diarahkan oleh Nabi, maka laksanakannya sekadar yang kamu mampu. Nabi arahkan, laksanakan sekadar kamu mampu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya dihancurkan umat yang terdahulu sebelum kalian karena apa? Kasratu masailihim, banyaknya soalan mereka dan juga permasalahan yang menyebabkan berlakunya kesusahan, dan juga untuk mengelakkan daripada melaksanakan arahan, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan juga berkhilaf dengan para nabi mereka. Tu tengok cara baca dia. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Banyak soalan yang tidak sepatutnya ditanya. Waqtilafuhum, tengok. Ikhtilafuhum ni ataf kepada kasrah. Jadi jangan baca kasratu masailihim waqtilafihim ala al-anbiya, ala anbiyaihim. Kalau baca waqtilafihim, nanti dia akan di'arab dengan ataf kepada masail. Jadi maknanya, kalau kita tak makna, dan sesungguhnya dihancurkan umat sebelum kamu adalah kerana apa? Kerana banyaknya masail mereka. Soalan-soalan yang tidak sepatutnya ditanya, dan juga permintaan-permintaan yang menyebabkan mereka tidak mau buat perkara yang diwajibkan. Dan kalau baca ikhtilafihim, dalam kitab yang terjemahan tu baca apa? Ikhtilafuhum, ikhtilafihim. 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 Kasrah fa. Kasrah fa. Kasrah fa kan? Kita tengok ada riwayat. Kalau tak ada riwayat, kena rak. Kita tengok ada riwayat. Ikhtilafihim ada ke? Ikhtilafihim. Tengok ni, tengok saya sebut apa. Waqtilafuhum, kata saya, tengok dia kata. Bi dhammil fa la bi kasriha. Dhammahkan fa, jangan kasrahkan fa. Fa huwa ma'tuf ala kasrah la ala masail. Tamam? Dia ma'tuf kepada kasrah, bukan ma'tuf kepada masail. Maksudnya apa dia? Khilaf dengan Nabi tak perlu banyak. Sikit pun dah hancur. Kalau kita baca dengan kasrah, ini faedah dia. Faedah nahwu. Kalau baca dengan kasrah, maka kita akan baca apa? Sesungguhnya dihancurkan umat sebelum kamu kerana banyaknya mereka bertanya dan banyaknya mereka khilaf dengan Nabi. Maksudnya, kalau sikit tak apa. Tu.
Tak khilaf dengan Nabi sikit pun tak boleh. Boleh faham ni? Sebab tu dibaca waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Nampak lah? Itu penting, nahwu penting. Sangat penting. Ini Syekh sebut. Kata tak ada pula dia sebut riwayat yang baca dengan ikhtilafihim. Tak apa. Kitab tu Allah Alam. Ambil riwayat lain kot, boleh jadi. Kerana riwayat banyak, bukan semua erti kita benda kita erti kan. Cuma apa ni, siapa dia terjemah tu? Allah Alam. Dan macam mana dia terjemah? Mari tengok. Macam mana dia terjemah? Mari tengok. Ya, Allah Akbar. Kerana sungguhnya orang sebelum kalian ditimpa kecelakaan disebab banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Tengok. Bila dia buat macam ni, jadi memang dia akan jadi macam apa? Banyaknya pertanyaan dan banyaknya perselisihan mereka. Hatta terjemahan dia pun akan jadi macam tu. Tapi kalau kita baca dengan waw tadi apa dia? Kerana banyaknya perselisihan kerana banyaknya pertanyaan mereka dan kerana perselisihan mereka terhadap para rasul. Kena tak kerana sekali lagi. Baru terjemahan tadi akan jadi nampak ada pengasingan. Sebab tu terjemah ni adalah fan. Dan juga disebut awalul khiyanah, at-tarjamah awalul khiyanah. Terjemah adalah awal khianat yang berlaku. Kadang-kadang lari daripada maksud yang diinginkan oleh musannif ataupun yang diinginkan oleh mutakallim, orang yang bercakap tadi. Baik, insya-Allah kita akan baca pada esok pagi syarahan hadis ini, rawahul Bukhari wa Muslimun, insya-Allah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok juga baca